Pandai-pandailah pilih mana yang kita nak baca, sebab apa yang kita baca itu adalah kita punya baja kepada minda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian. Terima kasih kerana lagi sekali menonton episod yang kelima. Episod kita kelima dalam rancangan mini podcast Sembang Santai Spontan bersama Mr. Shiro. Kepada yang belum lagi subscribe channel ini, pastikan anda subscribe dan juga jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terkini daripada kami, daripada Mr. Shiro Global Academy MBZ Senambat. Seperti minggu yang lepas-lepas, kita dah bertemu dalam beberapa episod dengan empat figura yang dikenali yang datang daripada dunia penulisan e-book dan juga buku fizikal. Alhamdulillah, dengan penonton yang memberi semangat, memberi komen-komen positif, hari ini kita dapat lagi bersiaran dengan seorang lagi tetamu kita yang sangat-sangat hebat, yang kita dapat colik juga beliau pada hari ini. Sebelum itu, kita berterima kasih kepada penaja kita pada hari ini. Penaja kita masih kekal, iaitu LMP Lumi Tropicana, sebuah tempat untuk anda jalankan event, jalankan apa pun majlis dan juga tempat untuk kita berkopi dan juga membina network. Hari ini kita bertemu dengan Puan Mariam Elias. Apa khabar Cik Yam? Okey, ya Cik Yam. Kita panggil Cik Yam, pada penonton kita jumpa Cik Yam. Sebiasa kita punya sembang santai kita tidak ada skrip, tidak ada dialog yang kita rancang. Saya tanya, Cik Yam akan jawab. Okey Cik Yam, sebagai permulaan ni saya ucapkan selamat datang Cik Yam. Terima kasih kerana bersama kita. Terima kasih kerana menjemput Cik Yam, dan alhamdulillah Cik Yam dapat luangkan masa hari ini bersama Master Shiro. Siapa yang tak nak kan dengan Master Shiro kan? Okey, Cik Yam ni seorang, saya kenali beliau daripada Facebook, FB, seorang yang begitu mempunyai hati yang cekal, dan saya melamar Cik Yam untuk datang sebagai kita punya salah seorang panel dalam kita punya convention penulis berimpak tinggi 2025 anjuran Kelab Penulis Muda Malaysia. Terima kasih Cik Yam sebab turunkan ilmu sangat banyak. Jadi hari ini Cik Yam juga adalah penulis kepada buku fizikal dalam pintas jadi penulis profesional. Cik Yam, boleh tak dalam seminit 2 minit ni Cik Yam kenalkan diri dahulu kepada penonton kita? Okey. Assalamualaikum semua. Hai. Nama saya Mariam Elias, dan boleh lebih dikenali sebagai Cik Yam. Dan Cik Yam ni adalah seorang bekas wartawan, lebih 16 tahun sebagai wartawan arus perdana. Dan kemudian selepas pandemik macam-macam berlaku, dan Cik Yam salah seorang daripada wartawan yang terkesan hilang pekerjaan, dan Cik Yam membina hidup dan mendapat nyawa kembali dengan menulis sebagai penulis upahan. Dan sekarang Cik Yam bekerja sebagai pengurus kandungan strategik di Modachi. Dan Cik Yam banyak buat kerja-kerja penulisan. Cik Yam menulis dan juga bercakap. Selagi boleh menulis dan boleh bercakap, itulah Cik Yam. Nampak? Hari ni boleh menulis dan bercakap, itulah Cik Yam. Maksudnya kat sini, bila kita boleh menulis, bercakap, kita boleh buat duit sebenarnya. Ya, insya-Allah. Dan saya rasa hari ni saya jemput Cik Yam adalah untuk memberi perkongsian. Saya nak betul-betul fokus pada ini Cik Yam. Kita nak fokus kepada macam nak bantu suri rumah. Okey. Kan? Golongan yang hari ni saya tak tahu lah, B40 lah, T15, macam-macam huruf dah kan. Jadi kita fokus kepada semua orang yang nak buat duit Cik Yam. Okay. Kan? Macam saya cakap dalam Facebook saya kemarin, tipulah kalau orang cakap semua tak nak duit kan. Semua betul. perlukan duit, betul Cik Yam? Mata duitan. Okey. Cik Yam berasal daripada mana? Okey, Cik Yam orang Johor, lahir di Batu Pahat, membesar di Johor Bahru, dan sekarang bermas tautin di Shah Alam. Nampak? Bangsa Johor macam mak saya jugalah. Tak boleh buat apalah kan. Okey. Jadi Cik Yam, mula-mula Cik Yam dapat pendidikan awal kat mana? Okey, Cik Yam mendapat pendidikan awal kalau ikutkan Tadika dekat Singapura. Oh ya. Jarang bila saya cakap pendidikan awal ni Tadika. Biasa orang awal sangat. Awal sangat. Okey, ini menarik.
Ini menarik. Tadika. Okey, Tadika di Singapura. Okey, tadi kan dekat Singapura dan kemudian bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pekalan Renting, Johor Bahru. Sekolah menengahnya dekat Sekolah Abdul Rahman Yassin, Sederi dekat Johor Bahru juga. Kemudian masa tingkatan 6, Cik Yam di Maktab Sultan Abu Bakar ataupun English College dekat Johor Bahru dan kemudian terus masuk ke UiTM. Soalan saya ni, kenapa pergi Tadika dekat Singapura? Sebab ayah bekerja di Singapura sebagai subkontraktor. Jadi memang lepas lahir je memang terus duduk di Singapura. Sampai Cik Yam umur 7 ke 8 tahun macam tu dah sekolah, baru pindah ke Johor Bahru dekat Kempas. Tapi kalau kita tengok daripada permulaan cerita di sekolah tu kan, macam English school kan, sekolah Inggeris kan. Cik Yam Maktab Sultan Abu Bakar tapi dalam bahasa Inggeris dia English College. Cik Yam pun tak pasti sejarah dia macam mana. Tapi di situ ramai artis-artis yang dekat sekolah kat situ. Contohnya macam Fahrin Ahmad, lepas tu Ajai, lepas tu CEO dekat mana ni? CEO dekat TV Al-Hijrah. Okey. Dia pun semua sekolah yang sama lah. Jadi masa kat situ kalau sekolah rendah semua, sekolah menengah semua dekat Johor. Dekat Johor. Dekat Johor, alhamdulillah. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Kita bagi laluan pada penaja kita dulu. Okey ya. Terima kasih kepada penaja lokasi kita pada hari ini. Tadi kita dah tengok, dah dengar Cik Yam sebut tentang pendidikan awal sehingga ke sekolah. Universiti kat mana Cik Yam? UiTM Shah Alam. UiTM Shah Alam. Oh, kita sama punya. UiTM di hatiku. Kita ke hatiku kan. Oh, okey. Saya tahun 2000, Cik Yam tahun bila? Tahun 1999. Oh, last sebelum naik UiTM kan? Ya, betul. Oh, intake. Dulu I, sekarang you. Masa tu kan saya intake pertama yang naik U lah. Bulan 6 tahun 2000. Oh, okey. Bulan 6 tahun 2000. Masa tu dia baru isytihar sebagai UiTM. Cik Yam ITM masa tu. Cik Yam ITM, dia punya surat-surat pun semua masih ITM tahun 1999. Jadi mana semua yang alumni UiTM pastikan you all kena share. Sebab hari ni dua-dua orang datang daripada UiTM di hatiku. Okey. Marah TJ kat belakang semua kan. Dia bukan UiTM. Okey. Right, Cik Yam. Di universiti UiTM. Ambil bidang? Cik Yam penulisan seni layar, Fakulti Seni Persembahan. Seni Persembahan, bukan Meskom lah? Bukan. Oh, bukan Meskom. Baru-baru ni saya dengar mereka nak bergabung tapi keluar balik kan? Masa tu diorang tak bergabung, diorang memang keluar. So Cik Yam adalah cebisan daripada Meskom yang dibawa ke Fakulti Seni Persembahan. Sekarang FITA, Fakulti Teater, Animasi dan Teater. Betul. Baru ni kami pergi jumpa lecturer sana pun FITA disebut kan? FITA. Okey, jadi apabila Cik Yam habis belajar, terus sambung belajar ke wartawanan ke ataupun terus bekerja bidang tu? Okey, Cik Yam selepas dia habis belajar, Cik Yam masa tu nak kerja ke wartawanan. Ada minat ke situ. Tapi masa tu tak dapat. Cik Yam minta sinar harian. Masa tu sinar harian baru nak buat. Minta-minta tak dapat sebab katanya Cik Yam kurang fasih berbahasa Inggeris. Sinar harian? Ya. Okey. Masa tu sinar harian masa tu Cik Yam pergi interview dekat Kelantan. Dekat Kelantan tau. Betul lah, dia naik kat sana selalu. Dia baru nak buat dekat Kelantan. Tak dapat. Tapi lepas tu Cik Yam terus kerja. Masa tu Cik Yam kerja sebagai guru tuition. Guru tuition, ajar bahasa Melayu. Dan selepas dah habis kontrak jadi cikgu tuition tu, Cik Yam minta kerja jadi penulis di majalah Jelita. Berita publishing. Alhamdulillah Cik Yam dapat. Dekat situ 3 tahun Cik Yam kerja dekat situ. Bila Cik Yam 3 tahun bekerja di situ dan sinar harian kan bawah Karangkraft. Dan masa tu Cik Yam dah menang rencana terbaik
untuk penulisan dekat majalah Jelita dan Karang Kraft panggil. Masa mula-mula Cik Yam tak diterima dan lepas tu tiba-tiba Karang Kraft panggil. Sinar Harian dia sendiri ke bawah Karang Kraft? Lupa lah. Dia sendiri Sinar Harian dia di bawah Karang Kraft. Bawah Karang Kraft kan? So tapi Cik Yam dipanggil masa tu untuk majalah lah. Adakah masa ni dalam tahun 2004-2005 ke? Cik Yam pergi ke Karang Kraft 2009. 2009. Sinar Harian masa tu masih jebol naik bukan 2006 kan? 2006 Sinar Harian masa tu memang dia first buat dekat di Kelantan. Setuju, betul. Sebab waktu tu saya dah berada dekat Besut Terengganu. Jadi waktu tu Sinar Harian tengah naik kan. Bagus lah, ini kita share dengan kawan kita kat luar. Mungkin mau ingat Sinar Harian kan, pada adik-adik kita baru kenal Sinar Harian tu. Okey, maknanya perjalanan kewartawanan tu bermula dekat Jelita dekat majalah Jelita. Penulisan majalah kewartawanan di majalah dengan akhbar berbeza. Dia memang berbeza. Cik Yam pernah bekerja di kedua-duanya. Cik Yam pernah bekerja di majalah dan juga Cik Yam juga pernah bekerja dekat surat khabar Sinar Harian selama 2 tahun. Cik Yam kerja. Jadi memang Cik Yam boleh nampak perbezaan antara rencana di majalah dan juga rencana di akhbar. Dan alhamdulillah Cik Yam boleh menulis kedua-duanya, yang mana kalau kita nak tengok dekat majalah rencana dia lebih ada human interest punya touch, sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Tapi kalau berita dia hanya melaporkan sahaja. Kita tidak boleh memberi emosi keterlaluan dalam berita kan? Kalau untuk rencana majalah kita boleh bagi emosi, bagi orang kesiannya orang ni kalau cerita tu sedih kan. Dia jadi macam tu. Saya nampak benda ni. Dulu kalau kita Mastika kan, betul. Kalau cerita hantu takut hantu betul dia macam tu. Kalau berita tidak, kita hanya melaporkan sahaja. Kalau ada orang mati, kita cakap je lah ada orang aksiden dan meninggal. Kita tak boleh cakap ada orang kemalangan dan meninggal dan rasa kasihan dekat. Tak boleh macam tu. Tak boleh tu kan? Dia kalau majalah boleh. Dia kemalangan dan dia meninggal dan kita berasa simpati. Bolehlah kita letak emosi-emosi kita sebagai penulis dekat dalam rencana. Untung you all ikuti kita punya episod podcast hari ni, sebab ini kalau minggu-minggu lepas kita tengok pada akademik yang banyak. Ini kita nampak you nak jadi penulis majalah dan berita adalah benda yang berbeza. Dia berbeza. Kalau pengalaman sebelum saya fit Cik Yam lagi, sebab saya pernah masuk kursus tahun 2007, pernah masuk kursus bersama bernama penulisan berita. Memang kita belajar untuk melapor piramid terbalik tu. Maksudnya berita besar terus atas, dan baru kita kecil gaji piramid terbalik kan. Dia tidak ada emosi. Dia mesti melaporkan sahaja. Betul. Tak boleh nak letak emosi kita kat dalam laporan kita tu. Kesiannya orang tu langgar kereta, tak boleh kan. Baru kita sedar. Walaupun kita baca, kita tak sedar. Okey Cik Yam, macam mana pula pelajar ni, sebelum kita berehat, kita tengok macam mana pelajar yang meskom jadi. Meskom dia bukan jurnalis juga ke Cik Yam? Bukan daripada situ kan? Dia macam apa beza dia? Dia macam ni. Dalam bidang penulisan ni, asalkan orang tu dia tahu menulis dan itu bakat dia, dan untuk input-input dia tu, itulah dia yang akademik tu. Dan dekat dalam penulisan, yang membezakan antara penulisan kreatif dengan penulisan kewartawanan ni, journalism ni, kalau journalism ni kita ada belajar pasal etika dia. Tapi alhamdulillah Cik Yam belajar etika kewartawanan semua tu ketika bekerja. Memang ada satu buku etika kewartawanan. Jadi maksudnya Cik Yam belajar, satu adalah dari segi akademik dan satu lagi Cik Yam banyak belajar daripada industri tu sendiri. Mana industri tu sendiri bagi kita Tapi maksudnya kalau katalah ada anak-anak kita nak jadi wartawan. Jadi pilihan jurusan di universiti tu adalah meskom lah. Meskom lah. Itu daripada dia akan belajar mengikut buku daripada meskom. Ya, betul. Dulu saya ingat Cik Yam daripada meskom. Biasa jurnalis mesti meskom, betul. Baik, baru saya faham kat sini. Sebab ada kawan saya yang dulunya belajar otomotif. Tapi bila dia kerja, dia jadi chef. Jauh kan? Salah seorang saya jugalah. Yang dulu belajar diploma pengurusan perkhidmatan makanan UiTM. Tapi di akhir jadi askar kan? Lain. Jadi lain kan? Jadi kita belajar dalam tu. Okey, kita berhenti berehat sekejap. Okey, kita sambung lagi Cik Yam. Kita tahu, maknanya hari ini kita tahu tak semestinya kena ambil bidang meskom untuk jadi jurnalis. Tak semestinya you kena masuk UiTM ambil bidang culinary arts, seni kulineri untuk jadi chef. You boleh sambung accountant, tapi you keluar you minat masak.
Kan? Macam anak saya lah, dia nak masuk qualification tak dapat itu, nak edit chef. Dia sambung science stream sekarang. Dia masuk sains tulen. 2 minggu lalu saya jumpa dia. Dia cakap, Papa, Adam tak nak masuk sains jugalah, tapi dah terpaksa ambil sains. Okay. Habis Adam edit apa sebenarnya? Memang Adam edit chef juga. Minat kat situ. Jadi saya tinggal Adam. Skor SPM ni untuk lepaskan masuk UiTM, ambil culinary arts. Tapi kalau Adam sambung sains pun, kalau Adam jadi chef, akan dapat jadi chef juga. Saya rasa ini kita nak dengar dari Cik Yam. Maksudnya kalau Cik Yam bukan datang dari Meskom, apa yang penyebab cara interview tu yang Cik Yam hadap sehingga dipilih boleh jadi wartawan ni? Okey. Soalan tu menarik. Sebab ini salah satu pengalaman yang Cik Yam dapat lah. Masa tu Cik Yam pergi interview dekat majalah Jelita sebagai wartawan untuk majalah tu. Dan antara soalannya yang dia berikan adalah dia suruh tulis satu teks. Dia punya soalan dia, kenapa saya patut diterima untuk jawatan ini. Dan dekat situ Cik Yam tulislah pasal kenapa saya perlu diterima. Masa tu ada 6 calon. 6 calon. Dan Cik Yang paling gemuk. Majalah Jelita adalah majalah fashion dan kecantikan. Cik Yang paling gemuk, Cik Yang gemuk ke cakaplah besar. Cik Yang paling besar. Okey, paling bulat. Lagi bila tukar ni, lagi nampak macam lagi besar. Kalau cakap gemuk tak nampaklah macam gemuk tak? Tapi bila tukar besar tu besar tak? Okey. Jadi yang lain-lain semua dengan free hairnya, rambut blonde. Jelita Kan majalah Jelita, majalah fashion yang international punya produk. Dalam tu ada Christian Dior lah apa benda semua tu kan. Jadi bila dah buat macam tu, selepas dalam 2 tahun lebih macam tu lah, Cik Yam punya editor Cik Yam tu dia resign sebab dia nak pergi ke TV9 masa tu. Jadi Cik Yam pun masa tu Cik Yam tanya dia, kenapa pilih Cik Yam untuk jawatan tu? Sebab masa tu Cik Yam ceritalah flashback balik, calon masa tu lain hebat-hebat. Dia cakap satu je ayat dia, sebab awak boleh menulis. Dia cakap sebab awak boleh menulis. Maksudnya Cik Yam cakap adakah sebab yang penulisan tu orang lain tulis lagi teruk? Mungkin, dan dia rasa apa yang Cik Yam tulis tu. Apa Cik Yam tulis? Cik Yam tulis, Cik Yam ingat lagi. Masa tu Cik Yam tulis adalah macam mana cara Cik Yam nak pergi ke interview tu. Cik Yam ceritakan satu benda yang real. Masa tu Cik Yam baru fresh graduate kan. Fresh graduate, kerja pun cikgu tuition 1 jam RM25. Cerita benda tu je lah. Cik Yam cerita, Cik Yam kata saya memilih pakaian untuk saya hadir ke interview selama beberapa jam. Saya termenung dekat tepi. Saya termenung di deretan pakaian yang dijual, memilih pakaian yang sesuai untuk saya pakai, mengikut saya punya bentuk badan saya supaya pakaian saya tu nampak selesa dipandang dan boleh menonjolkan diri saya sebagai salah seorang calon. Sekarang cerita benda tu, dan Cik Yam cakap Cik Yam suka menulis dan Cik Yam memang membaca majalah ini dan dia kena dengan jiwa saya, dan Cik Yam letak juga apa ruangan-ruangan yang ada dalam majalah tu yang menyebabkan Cik Yam rasa Cik Yam adalah sebahagian daripada majalah tu. So bentuk storytelling yang kita gunakan bukan hanya untuk dalam kehidupan kita di luar, tapi bila kita nak interview pun sebenarnya kalau kita pandai bercerita dengan orang, kita akan nampak lain daripada orang lain. Maknanya kalau kita ada anak-anak kat luar yang nak pergi interview tu kan, you kena study, satu you kena dalami syarikat mana you nak pergi. Syarikat tu you kena ambil tahu, bukan cerita pasal diri you mata-mata saja. You kena tahu juga apa syarikat tu ada. Dan itu kita punya effort kita tu. Dia tahu kita study kan. Kita cari kita punya ni. Okey, Cik Yam, kita bagi laluan kepada penaja sekejap. Terima kasih kepada penaja kita LMP
Lumi Tropicana. Kat sini kita ada sediakan tempat untuk anda buat event, apa majlis perkahwinan, pertunangan. Cik Yam besok kau nak buat majlis buat kat sini ya. Cantik, Cik Yam suka tempat ni. Cantik, selesa dan yang paling penting senang nak parking. Senang parking. Betul. Senang nak parking sejam RM2 je. Parking kita ada lebih 200 parking kat bawah. Kat luar tadi Cik Yam pun tengok, penonton Cik Yam tengok pengantin bergambar kat luar. Lepas dia nikah dekat kita punya event space, terus bergambar kat luar, ada water fountain. Sangat cantik kan? Alhamdulillah, terima kasih kepada penaja kita pada hari ini. Okey Cik Yam. Kalau dulu kita belajar, kalau masyarakat kita lah, minta maaf lah kalau kita punya Putra Orang Melayu ni kita nampak government, kerja kerajaan. Jadi kalau penulisan, kenapa Cik Yam memilih pada waktu tu nak jadi wartawan, nak menulis? Adakah sebab ini satu bidang kerjaya yang glamour? Dulu untuk wartawan macam glamour lah kan. Kalau 90-an melodi tu kan, edisi siasat semua wartawan kan. Majalah 3, personality TV3 kan zaman tu. Adakah sebab tu Cik Yam? Okey. Cik Yam sebenarnya sejujurnya masa Cik Yam kerja cikgu tuition tu, dan lepas tu bila Cik Yam mohon kerja sebagai wartawan di majalah Jelita, Cik Yam sebenarnya tak tergambar pun yang kerja wartawan tu seglamour itu. Cik Yam terkejut tau. Tiba-tiba jumpa artis, kena interview Siti Nurhaliza. Serius lah benda-benda tu. Tapi apa yang menariknya sebenarnya adalah konten tu sendiri, majalah tu sendiri. Macam mana kita interview orang dan lepas tu kita nak tulis pula pasal orang tu dekat dalam majalah tu. Dan Cik Yam dulu memang suka baca majalah. Baca majalah, masa tu majalah Mingguan Wanita, majalah Jelita tu pun salah satu majalah yang Cik Yam suka juga, sebab dekat dalam tu ada ruangan cerpen. Itu adalah antara yang menariknya. Dan Cik Yam percaya selepas bertahun-tahun Cik Yam kerja wartawan, dan kemahiran menulis tu semakin lama boleh dilihat semakin baik lah. Sebabnya benda tu kita buat secara rutin. Bila kita kerja, makan gaji, ialah kerja wartawan, makan gaji lah kan. So nak tak nak, awak adalah seorang penulis. Awak kena menulis. Jadi hari-hari kerja itulah menulis. Kerjanya. Cik Yam tak perasan yang benda tu sebenarnya adalah rutin yang menyebabkan kemahiran tu semakin lama semakin menebal dalam diri. Itulah orang cakap. Contoh macam MS sendiri, contohnya masak kan. Bila masak, bila hari-hari masak, pejam mata pun boleh siap satu dish, satu makanan. Contoh nasi goreng kan. Buat nasi goreng campak je. Orang yang tak biasa buat, dia akan rasa macam susahnya nak buat nasi goreng. Jadi sama juga macam Cik Yam, bila orang cakap okey buat rencana pasal kesihatan contohnya, dan memang kita hari-hari buat. Jadi itu yang rasa benda tu menjadi lebih senang. Jadi kemahiran menulis tu dia ada sebab kita buat hari-hari benda tu. Maksudnya kalau Cik Yam memilih dulu ni bukan sebab glamour lah mula kan? Asalnya memang bukan sebab glamour, tapi Cik Yam memang suka menulis. Cik Yam dari dulu Master Shiro, Cik Yam memang dari dulu suka tulis diary. Jadi hari-hari tulis. Jadi minat menulis tu memang ada. Dan Cik Yam pun dulu adalah kalau majalah sekolah tu Cik Yam lah yang ketua editor. Cik Yam penolong ketua pengarang. Kan? Okey, kalau macam tu, kalau saya cuba bezakan. Ni boleh terlintas ni. Kalau kita jadi wartawan kepada media elektronik lah, TV. Kita yang cerita yang sekarang ni banyak sangat sebab guna online. Zaman kita dulu 90-an kita masih guna TV3 kan. Saya sebut TV3 lah walaupun TV3 tidak taja kita kan. Tapi ni atas dasar akademik. Masa tu adakah wartawan-wartawan di media macam ni, adakah mereka kena menulis macam mana yang ditulis? Contoh majalah 3, dia lah elektronik. Adakah mereka perlu menulis macam mana penulisan di majalah fizikal? Okey, kalau itu kita panggil wartawan penyiaran. Wartawan penyiaran dia biasanya lebih kepada skrip. Dia akan menyiapkan skrip. Dan skrip tu biasanya kalau macam dia nak interview apa tu kan dia dah ada skrip dia. Okey, skrip ni katalah siaran tu berapa minit. Kalau untuk TV dia satu muka surat tu 1 minit. Jadi dia kena tahulah berapa minit dia nak siarkan benda tu. Jadi dia akan ada skrip dalam bentuk macam tu. Dia maksudnya penulisan dia macam Cik Yam tulis rencana. Kalau dekat surat khabar Cik Yam tulis berita. Tapi kalau untuk wartawan penyiaran kebanyakannya dia orang akan menulis skrip.
Wartawan penyiaran. Wartawan penyiaran. Ini kita nak faham, nak tahu kan kita tahu tapi kan kita tak perasan kan. Wartawan penyiaran. Wartawan penyiaran ni dia selalunya yang macam okey dia pakai ada mikrofon tu kan, selalu pakai vest kan. Dia macam tapi biasa diorang lah lagi nampak glamour kan. Sebab TV lah. Sebab TV macam hari tu diorang jemput saya untuk live bernama TV kan. Hana Nazir kan. Dia kan masa dulu dia akan keluar bercakap, pergi interview orang. Itu wartawan penyiaran lah kan. Balik dia kena buat homework balik semua betul. Okey, itu tugas mereka dan mereka kena menulis jugalah. Diorang menulis sebab juga. Penulisan ni sebenarnya dia adalah punca kepada setiap benda. Contohnya benda. Macam kita nak buat filem. Dia akan bermula dengan skrip filem. Kalau kita nak buat buku, dia akan bermula dengan manuskrip buku tu. Dan kalau kita nak buat apa lagi, selalu benda-benda yang macam nak masak. Dia kan ada dia punya buku resepi dia kan. Kalau contoh macam dekat TV, dia akan bermula dengan skrip juga. Ada breakdown pula. Ada pula dia tulis lepas ni apa, iklan ke apa. Benda tu semua akan bermula daripada penulisan. Maknanya betul penonton. Maknanya dunia penulisan ni sangat besar. Kalau you nak buat duit, you tunggu kejap lagi. Lepas kita berehat, kita tanya Cik Yang macam mana buat duit pula. Okay. Okey, Alhamdulillah kita dah panjang kita bersembang sekejap masa yang Cik Yam. Cik Yam dah cerita tadi, penulisan ni sangat besar. Dulu waktu saya bermula dulu pun, saya pun anggap, ya ke tulis ni boleh buat duit kan. Cuma kita tengok pada tahun 2009 waktu saya bermula dalam perniagaan secara freelance dulu. Saya membimbing usahawan untuk buat iklan dalam blog. Tapi saya tak ajar menulis pun. Apabila saya duduk dalam dunia penulisan, saya tengok memang betul lah. Penulis akan boleh buat duit dengan memberi perkhidmatan. Menulis. Sebab orang ni, dia nak buat iklan tapi dia tak tahu nak tulis apa. Betul. Ada juga yang kita jumpa, dia ada kisah hidup tapi dia tak tahu nak mula kat mana. Ada orang, dia ada ilmu Cik Yam. Ada pengalaman tapi dia tak tahu nak sampaikan dalam bentuk penulisan. Dari situ saya tengok ada peluang kerjaya kat situ. Saya rasa Cik Yam salah seorang ikon yang bukan saja menjalankan perniagaan dan pekerjaan menulis untuk orang ataupun penulis upahan, malah beliau juga membimbing masyarakat. Cik Yang boleh cerita sikit bidang tugas peranan seorang ghostwriter ataupun penulis upahan ni pada penonton yang baru nak tahu. Okey, Cik Yang sangat suka bercakap pasal ghostwriter. Sebabnya ghostwriter ataupun penulis upahan ni, Cik Yang ni dulu sebenarnya memang menulis, tapi Cik Em makan gaji sebagai wartawan. Jadi Cik Em terlalu lama dalam zon selesa. Dalam zon selesa, tulis, tiap bulan dapat gaji. Tapi benda ni, pandemik ni, seolah-olah macam memberi satu kejutan kepada Cik Em bila Cik Em hilang benda tu. Hilang gaji bulanan. Cik Em ada hutang. Hutang rumah, hutang kereta, nak bayar itu, nak bayar ini. Jadi komitmen Cik Yang sebulan memang beribu-ribu. Jadi apa yang Cik Yang gunakan adalah kemahiran menulis ni. Cik Yang macam bersyukur kepada Tuhan bagi Cik Yang kemahiran menulis ni, sebabnya Cik Yang hidup 2 tahun tanpa ada gaji. Cik Yang hidup semata-mata dengan duit upah menulis. Terima kasih kepada semua klien Cik Yang dulu yang mengupah Cik Yang untuk menulis, dan Cik Yang boleh bagi kelangsungan hidup pada Cik Yang. Kalau siapa yang follow Cik Yang punya Facebook mungkin tahu suami Cik Yang macam mana. Dia seorang OKU yang tidak bekerja, dan Cik Yang yang mencari duit lah untuk diri sendiri, untuk anak-anak. Dan masa tu anak Cik Em baru nak masuk sekolah. Baru nak masuk sekolah. Cik Em macam terkejut. Memang terkejut. Cik Em 2 hari Cik Em macam murung dalam bilik, sebabnya Cik Em tak tahu nak buat apa untuk dapatkan duit. Dan Tuhan bagi Cik Em idea, kenapa tak gunakan kemahiran yang dah setiap aku bagi kat engkau. Kita tak perasan. Sebab kita tak perasan benda tu, sebab kita dalam comfort zone. Orang dalam comfort zone ni, MS, dia tak nampak dia benda tak lain. Sebab dia comfort zone. Dia ada gaji. Dia gaji RM10,000, RM15,000 sekarang kan. Yang lah kan. Saya tak nampak benda tu. Saya rasa macam, aku nak kerja apa? Nak masak nasi. Cik terfikir nak buat nasi lemak lah. Apa Cik tak pandai benda-benda tu. Tapi itulah, Cik Am masa tu Cik Am
baring, tengok shilling kan. Dalam bilik tak ada nak buat apa, dah kena buang kerja kan. Selalu kita sibuk kan. Cakap aku nak buat apa Dia tu kenapa tak menulis? Kenapa tak menulis? Itu kemahiran yang kau ada. Kau dah diiktiraf, dah pernah menang award dah apa semua penulisan kan. Jadi Cik Yam macam boleh menulis. Dan masa itulah baru Cik Yam gila-gila menggunakan media sosial, menguar-uarkan servis yang Cik Yam buat. Dan dalam bulan pertama MS, Cik Yam dapat 15 klien. 15 klien masa sebulan yang pertama Cik Yam start buat kerja penulis upahan. Dan Cik Yam nampak, ya Allah, rupanya menulis ni income dia lagi besar daripada kerja wartawan tu. Jadi Cik Yam rasa macam, tapi sebab masa tu Cik Yam banyak utang lah. Kita dengan pandemiknya apa semua kan. Jadi duit-duit tu dan ini pun salah satunya daripada beli dengan upah menulis tu lah. Eksklusif Jadi siapa-siapa nak beli cincin kawan Cik Yam masuk kelas Cik Yam belajar untuk jadi penulis upahan. Jadi mana penulis upahan ni dia bukan sekadar kita menulis artikel yang panjang-panjang, mungkin daripada storytelling, copywriting untuk saya rasa ini antara tugas-tugas seorang penulis upahan. Dan saya sendiri pun jumpa ramai kawan-kawan kita yang buat tugas yang sama macam ni. Memang income mereka okey, sangat-sangat okey, mana baru-baru kan. Kalau anda follow Cik Yam punya media sosial pun banyak yang beliau dah mengajar. Okey, kita share sedikit apa yang membuatkan saya terinspirasi dengan Cik Yam. Sebab dalam dunia kita ni Allah Ta'ala pertemukan kita dalam keadaan kita tak sedar. Okay? Saya bangkit dulu daripada sakit, saya pun hilang kerja. Bukan tentera buang saya, tapi saya mengambil keputusan untuk saya berhenti awal tanpa pencet. Sebab saya rasa kalau saya sakit, saya menyusahkan orang. Saya rasa menyusahkan orang. Kita sakit, menyusahkan orang. Asyik pergi appointment hospital. Sebab tu saya berhenti awal tanpa pencet. Dan saya mengambil keputusan untuk menjalankan perniagaan yang menyediakan platform jual buku untuk orang pula. Nampak kat sini? Cik Yam mengajar orang untuk menulis. Saya membimbing dan menyediakan platform untuk orang menjual. Nak beritahu kat sini pada penonton, industri ni sangat besar. Betul. Cuma you nak meraihkan, you nak cari dia punya sinergi kat mana. Betul Cik Yam Sebagai contoh, Cik Yam boleh share tak? Kalau hari ni kalau orang tu nak bermula, sebelum kita berhenti berehat, sebelum orang tak bermula sebagai penulis upahan, dia nak tahu juga berapa bayaran yang biasa-biasa je kepada orang bermula nak jadi penulis upahan ni? Penulis upahan biasa-biasanya macam Cik Yam sebab Cik Yam, kepakaran Cik Yam adalah menulis rencana. Jadi paling-paling sikit pun satu rencana dalam 600 ataupun 700 patah perkataan, kita boleh ambil upah 100. Itu standard. Tapi kalau dah terror sikit, bolehlah naikkan 200. Macam Cik Yam sekarang, Cik Yam boleh ambil. Cik Yam bukan nak riak tau, bukan nak riak, tapi Cik Yam nak bagi tahu benda yang benar. Benda yang betul. Rate Cik Yam sekarang untuk satu rencana adalah 700.5. Satu rencana dalam 600 ataupun 700 hingga 1000 lah. Hingga 1000 patah perkataan. Rate Cik Yam sebegitu sekarang. Cumanya satulah Cik Yam nak bagi nasihat sikit. Kawan-kawan Cik Yam pun ramai yang wartawan yang hilang pekerjaan, tapi mereka susah nak masuk dalam kerja ghostwriter ni. Sebabnya bila kita nak jadi seorang ghostwriter, kita kena fikir kita bukan makan gaji. Kita kerja sendiri, seolah-olah kita ni buat bisnes. Kalau cakap macam ghostwriter buat bisnes macam besar sangat, tapi memang betul. Kita kena ubah mindset kita sebagai seorang usahawan. Jadi usahawan dia kena buat apa? Marketing tu adalah nyawa satu perniagaan. Jadi benda tu yang diorang tak ada. Jadi bila kita nak jadi ghostwriter, yang pertama kita kena ubah kita punya mindset daripada makan gaji kepada bekerja sendiri ataupun kita buat bisnes. Dan kita kena ada satu rasa yang tak malu untuk buat marketing. Kita bukan jual kerepek. Kalau kita jual kerepek ataupun kita jual nasi lemak, kita marketkan kerepek dan juga nasi lemak tu. Tapi bila kita ghostwriter, kita menulis lah. Kita adalah kena tunjuk penulisan lah. Diri kita. Jadi kita kena marketkan diri kita. Apa kita punya USP diri kita, apa keunikan kita, apa kepakaran kita, dan benda tu memang betul. Jadi kita tak boleh berselindung di sebaliknya. Kita kena bagi tahu orang, saya contoh macam saya Cik Yam, saya bekas wartawan dan saya pakar dalam penulisan rencana.
nanti akan adalah orang Ada yang orang perlukan rencana untuk kita tulis. Setuju? Macam tu. Macam Cik Em tengok kat Facebook MBZA saya kan. Kan saya selalu cerita pasal jual ibu platform kan. Kita kena cerita lah kita buat benda tu. Barulah orang datang. Sampai orang ingat MS ibu MS kan? ibu. Macam Sampai tu. Cik Yang rencana, Cik Yang rencana. Betul. Storytelling. Macam tu. Kan? Kalau kata kita tak buat benda tu, kita tak boleh bantu apa. Okey, kita berhenti rehat kejap Cik Em. Okey. Okey, terima kasih. Kita sambung lagi kita punya perbincangan dengan Cik Yam pada episod pada kali ni. Sebelum saya tanya soalan ni kepada Cik Yam, kita melihat hidup Cik Yam ni nampak happy je. Macam saya juga, orang tengok macam seronok je ni. Tapi pernah tak orang tengok tahun 2018 waktu saya sakit? Kan? Kawan pun hilang. Betul. Kawan hilang tu betul. Kawan hilang Cik Yam. Wife saya, anak saya yang kecil tu baby lagi. Bawa ke Hulu Kilir cari orang ubat saya. Cari bomo cakap jin patahkan kepala saya lah. Macam-macam kan. Macam-macam. Kawan hilang, pangkat nak hilang, kerja nak hilang kan. Orang nampak yang indah-indah je. Cik Yam cerita tadi RM750 orang bayar. Macam syok je kan. Tapi tahu tak Cik Yam punya background ni, saya rasa ini eksklusif saya nak share sikit sebab Cik Yam jarang cerita ke orang. Saya ikut Cik Yam ni lama. Tahu tak tuan-tuan? Kita ni kalau kita ada kerja, kita kena bersyukur lagi. Cik Yam kat rumah, husband beliau, suami beliau akan letak duit belanja nafkah tu. Dan cerita ni saya selalu cerita kat wife saya. Awak saya transfer duit. Cik Yam, husband dia akan letak RM5. Selit. Dan benda ni diceritakan dalam TV dan juga majalah dia kan. Dalam surat khabar pun ada cerita. Jadi you kena cari kisah-kisah ni. Inilah kisah hidup yang kita kena ambil sebagai inspirasi. Dan apa kerjaya suami Cik Yam ni? Tu ambil angkat sampah. Betul. Angkat sampah rumah ke rumah sehingga akhirnya ada orang sponsor tong sampah yang betul. Ada orang sponsor. Inovasi. Saya rasa itu Cik Yam nak cerita dalam kita punya convention tapi mungkin tak sampai ke, takut nangis atau Facebook kan. Saya cuba nak fit cerita tu. Jadi akhirnya eksklusif, siapa yang tak dengar, inilah ceritanya. Cik Yam tu husband tolak tong sampah tu. Saya tengok dalam YouTube, saya tengok rakaman tu. Ini ada orang sponsor Cik Yam tong sampah tu inovasi. Lagi mudah tolak masuk lift. Maksudnya kat sini, you all, kalau kita ada kerja, kita kena bersyukur. Maknanya kat luar sana, orang berjuang untuk hidup. Sama juga perjuangan Cik Yam. Kita tengok Cik Yam macam happy, senang kan? Tapi Cik Yam, ada tak kisah-kisah yang hitam sedikit sepanjang menulis? Mungkin stres, depression sepanjang menulis. Cik Yam tak pernah, Cik Yam rasa Cik Yam tak pernah lah tulis, betul-betul tulis pasal Cik Yam terkena burn out. Kepenatan teramat sangat dekat Cik Yam punya Facebook. Sebabnya Cik Yam rasa benda tu mungkin kalau Cik Yam tulis beria-ia sangat, Cik Yam tulis penulis kena burn out, benda tu boleh memberi impak negatif kepada penulis lain. Tapi dekat dalam podcast ni Cik Yam nak cerita sikit, dan benda ni memang sangat-sangat real. Sebabnya kalau setakat untuk makan, setakat untuk anak sekolah, bayar hutang, dengan upah menulis, alhamdulillah memang cukup. Tapi Cik Yam pindah ke kampung, Cik Yam bila flashback benda-benda ni, dia ada rasa lah dalam hati tu. Macam kita nak flashback kan, bila Cik Yam pindah ke kampung, Cik Yam tak boleh selama-lamanya nak menumpang rumah mak. Betul. Sebab kita ada anak, ada suami, duduk rumah mak. Walaupun tu mak kita, tapi dia kurang selesa lah. Laki bini tu nak bergaduh ke apa, susah kan. Jadi nak tak nak, Cik Yam cakap dengan husband, abang tolonglah siapkan rumah kita. Rumah Cik Yam dekat depan je dengan rumah mak. Tapi rumah tu terlalu buruk sebab memang dah beli dia tanah siap dengan rumah. Rumah tu memang dah usang lah. Jadi memang tak boleh duduk. Memang tak logik kalau nak duduk dekat rumah yang macam tu. Jadi Cik Yam cakap dengan husband, abang tolonglah siapkan rumah tu. Dan masa tu kita tak ada duit, MS. Duit kita cukup-cukup untuk makan dengan tu apa semualah. Jadi bila nak buat rumah tu yang jadi income tu tak cukup. Jadi Cik Yam push diri untuk ambil segala tempahan. Cik Yam boleh tak? Boleh. Cik Yam boleh tak? Tulis boleh. So Cik Yam ambil banyak, dan Cik Yam kepenatan menulis setiap hari selama 2 tahun tanpa cuti.
Okey. Sebab hari-hari tulis. Asal malam je tulis, asal anak-anak pergi sekolah je tulis. Sebab Cik Am lupa nak tulis jadual, bila nak tulis, bila nak rehat, bila nak apa. Jadi Cik Am kena burn out. Bila burn out tu sangat bahaya sebab Cik Am langsung tak boleh menulis, dan benda tu memang betul. Cik Am pun tak faham macam mana boleh perasaan untuk menulis tu memang tak ada. Okey. Bila dia tak ada dan Cik An tak boleh nak tengok laptop, tak boleh langsung nak menulis. Bila adalah 1-2 klien yang ambil dan Cik An paksa diri dan memang boleh muntah. Menulis sampai muntah, itulah dia ni. Ni orangnya. Benar Memang betul, menulis sampai muntah. Sebab bila kita tak boleh tu kita terpaksa sebab klien dah bayar kan, dan memang kita perlukan duit tu. Menulis sampai muntah MS. Betul. Burn out Cuma sekarang ni saya rasa daripada hikmah yang kita dapat di sini, sebab benda tu semua Allah Ta'ala susun. Dia jadikan asbab dulu saya dah pernah rasa macam nak mati kan. Nak mati duduk balik kat hospital jadi kita dah pernah rasa keajaiban Allah Ta'ala bagi. This is miracle yang Allah Ta'ala bagi kepada Cik Yam, bagi saya. Sebab apabila dia bagi tu, okey, rumah usang. Kau push diri kau. Sebenarnya di akhirnya Cik Yam nak hasilkan ni. Kan? Nak hasilkan ni. Kalau tak ada burn out tu, tak akan datang hasil benda macam ni. Sebab dalam tu Cik Yam akan ceritakan, beliau akan buat kursus, buat bengkel untuk guide kepada siapa yang edit penulis kat luar. Saya dengar Cik Yam cakap tadi, menguruskan masa, nak terima. Betul Cik Yam kan? Jadi saya rasa benda-benda ni menjadi satu perkara yang Cik Yam dapat secara tak sedar. Dia bagi kita burn out, muntah semua. Rupanya dia nak jadikan Cik Yam seorang orang yang lagi hebat. Kan? Macam itulah ceritanya. Okey, kita berhenti iklan kejap bagi pada penaja kita. Sebab Cik Yam dah rasa macam berdebar-debar kan, sedih balik kan. Kita berhenti rehat kejap. Okay. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Okey, terima kasih pada penaja kita pada hari ini. Sekarang kita sambung lagi bertemu dengan Cik Yang. Kita nak sambung cerita. Di tangan saya ni adalah buku yang saya rasa masterpiece yang you all kena ada. Macam saya tengah menulis satu buku karya agung tau Cik Yang. Konon lah kan. Dia masuk pelbagai unsur. Kalau saya cerita kat TJ apa semua, diorang akan gelakkan saya lah. Sebab saya masukkan semua benda. Bila saya tengok cerita Viking, saya akan masuk benda Viking dalam tu. Tengok cerita doktor, saya akan masuk dalam doktor. So saya tak tahu apa jadi pada karya agung saya. Cuma saya nak letakkan pemimpin masa depan Malaysia tidak lagi bodoh, rakus dan juga korup. Macam tu kan. Kalau Tuan Firdaus Zainal menuntut ni kan, beliau akan jadi penasihat saya lah kot. Apa jadi pada buku saya, kemudian kita cerita. Cuma ni saya cerita pada buku yang ditulis oleh Mariam Ilyas, iaitu Cik Yam kita, iaitu pro writer, Jalan Pintas Jadi Penulis Profesional. Okey, buku ni boleh dapat daripada Cik Yam. Cik Yam akan cerita sendiri mana dapat buku ini. Cuma tidak dalam bentuk e-book, belum ada lagi Cik Yam kan? Belum. Nanti saya akan bincang dengan Cik Yam macam mana kita boleh jadi dalam bentuk e-book. Mungkin kita buat modul by modul ke. Cik Yam akan buat latihan untuk kita di luar. Sebab saya pun nak ilmu macam ni juga. Okay, Cik Yam, boleh tak Cik Yam cerita macam mana nak dapatkan latihan daripada Cik Yam, mentoring daripada Cik Yam ke, kan? Buku-buku Cik Yam cerita sikit, mungkin penonton dah start bertanya. Okay, right. Okey, buku Pro Writer ni adalah buku Cik Yam. Kalau ikutkan daripada list tu, ini adalah buku yang ke-27. Sebab Cik Yam ada buat buku antologi, buku yang bersama-sama dengan orang lain juga sebelum-sebelum ni kan. Ini adalah buku yang Cik Yam hasilkan, buku Pro Writer ni dari darah dan air mata. Gitu. Okey, kenapa darah dan air mata? Sebabnya buku ni Cik Yam buat selepas Cik Yam sembuh daripada burn out tadi tu. Daripada burn out tu. Masa tu Cik Yam buat buku ni. Masa tu Cik Yam dah bekerja lah, dah bekerja kembali. Dan bos tanya, ada tak apa benda yang sebenarnya yang awak nak buat tapi belum pernah buat lagi. So Cik Yam rasa sebelum Cik Yam kena burn out sekali lagi ataupun siapkan ni, hilang ingatan sementara masih sihat,
Cik Yam keluarkan apa yang Cik Yam ada dekat dalam daripada ilmu yang Cik Yam belajar secara formal, akademik, dan juga ilmu yang Cik Yam kutip semasa Cik Yam bekerja sebagai wartawan. Maksudnya kerja-kerja yang Cik Yam dapat, ilmu-ilmu yang Cik Yam dapat semasa Cik Yam bekerja. Dan benda tu semua Cik Yam gabungkan, Cik Yam garapkan cantik-cantik masuk dalam buku ProWriter ni, sebab Cik Yam ni terlibat daripada zaman buku ataupun majalah yang berbentuk cetak. Betul. Lepas buku yang dah berbentuk cetak mati, majalah cetak memang dah tak ada dah Habis dah, sekarang ni. tak ada. Memang dah tak ada, dan Cik Yam bawa Cik Yam bekerja pula dalam industri benda-benda yang digital ni. Tu yang macam WordPress lah. Dulu kita menulis type dalam Word, tiba-tiba sekarang ni kita kena buat dalam WordPress. Kena up pula dekat dalam website. Jadi benda-benda tu lah yang Cik Yam belajar, dan macam mana, apa yang menariknya dalam buku ni yang Cik Yam tulis, macam mana kita nak menulis benda-benda yang dalam digital yang boleh membawa kepada ataupun menarik perhatian pembaca. Sebabnya nak menarik perhatian pembaca dalam bentuk cetak dengan dalam bentuk digital dia sangat lain. Sangat lain Jadi ilmu tu Cik Yam rasa mungkin Cik Yam tak pernah nampak lagi dari dekat mana-mana, dan sebabnya kalau diorang boleh bercakap pun mungkin bercakap dari segi, bukan dari segi pengalaman. Tapi Cik Yam sebabnya dulu Cik Yam masa kerja wartawan kita ada KPI. KPI setiap rencana yang kita buat tu ada berapa klik, ada berapa orang baca, ada berapa orang share, dan benda tu kita brainstorm setiap bulan. Dan KPI kita kena capai, benda tu kena capai banyak. Macam mana cara nak attract orang. Tapi Cik Yam tak sukalah kalau nak attract orang dengan cara menarik orang perhatian tu dengan buat apa, clickbait lah, apa benda lah, benda-benda tu kan. Kita guna secara profesional. Itu timbulnya jalan pintas jadi penulis profesional. Dan kita menarik orang untuk baca apa kita tulis secara profesional. Dia nak beli kat mana ni? Ini kalau nak beli boleh pergi ke Cik Yam punya blog www.maryamelyas.my MARYAMELYAS maryamelyas.my. Boleh pergi kat situ, tengok Cik Yam punya blog tu, dan dekat dalam tu ada link untuk beli buku ni. Nanti kita akan letak link Cik Yam tu di bahagian description video ni. Nanti you all just tolong klik kat situ je. Kalau tak jumpa, cari kat ruangan komen, kita letak double kat situ. Editor ingat editor ingat Firdaus editor. Ingat tu, kita letak link tu. Berapa ringgit Cik Yam kalau harga jualan sekarang? Okey, sekarang ada promo sempena bulan birthday Cik Yam, harga dia cuma 60. Tapi harga asal dia 79. You tahu tak, harga RM79, RM100 ni, ini pengalaman orang tau. Orang nak dapat pengalaman dengan ilmu nak tulis pada kita ni, berpuluh tahun punya pengalaman. Kita hanya perlu laburkan sedikit duit kita untuk dapatkan ilmu dan juga pengalaman Cik Yam tadi. InsyaAllah. Cik Yam, selain daripada buku, apa lagi Cik Yam bantu? Mungkin kat luar sana yang nak belajar, nak jadi juga macam Cik Yam. Apa yang Cik Yam tawarkan? Okey, itu yang macam yang Cik Yam cakap tadi. Selagi Cik Yam boleh menulis, selagi Cik Yam boleh bercakap, itulah Cik Yam. Jadi sekarang ni selain daripada menulis, Cik Yam pun ada banyak buat latihan, training-training dan juga khusus-khusus ke bengkel-bengkel ke, sama je lah benda tu kan. Cik Yam buat secara seorang-seorang Cik Yam boleh buat, dan juga ataupun dekat jabatan-jabatan kerajaan ataupun satu, macam Cik Yam pernah buat juga satu grup kecil macam MMS selalu buat kan, satu grup kecil dalam 4 orang, 5 orang, 7 orang macam tu kan. Cik Yam boleh buat juga, dan benda tu kalau nak boleh pergi je dekat Cik Yam punya website tu, boleh komen, ataupun biasanya selalunya orang pergi je dekat Cik Yam punya Facebook. Dekat Cik Yam punya Facebook tu pun ada Cik Yam punya nombor phone. Jadi boleh je cakap, Cik Yam saya nak kursus ni ke apa. Tapi yang bestnya bulan depan, siapa yang beli buku ProWriter ni, dia akan dapat kelas dengan Cik Yam selama 3 jam, kelas online, dan kelas tu secara percuma. Bulan depan, November? Bulan November. Kalau beli hari ni? Kalau beli hari ni, dapat yang promo tu tak? Dapat. Juga nanti Cik Yam akan, sekarang ni yang pembeli buku ProWriter, daripada awal tu kan kita ada database tu kan, kita akan email. Kita akan invite diorang untuk kelas tu. Apa lagi, dapat kelas lagi. InsyaAllah nanti kita dari MSGA pun, CEO MSGA, TJ pun tengah susun jadual-jadual yang kita mungkin plan, kita akan minta kolaborasi dengan Cik Yam. Boleh. Macam mana kita boleh tengok daripada segi penulisan yang ringkas, orang boleh buat duit daripada situ. Dengan cerita dengan saya buat duit je.
Betul. Buat duit lah. Apa lagi kita? Dari duit pun kita boleh hidup kan? Betul. Ini orang cakap tulis tak buat duit, buat apa kan? Orang selalu cakap apa, saya menulis untuk untuk- mendidik lah apa. Itu yes, memang betul. Cik Yang benda-benda macam tu kan. Saya nak jadi penulis sebab saya suka menulis. Saya nak memberi panduan kepada orang ramai. Benda tu yes. Tapi sebenarnya zaman sekarang ni realistik. Cik Yang adalah seorang penulis yang realistik. Cik Yang tak sukalah benda-benda yang berbunga-bunga, berselindung di sebalik ni kan. Jadi kita memang menulis sebab nak duit. Kalau tak ada duit, nak ke kita buat? Memang tak ada. Tipu, saya jumpa ramai dah. Ni ramai yang jumpa saya, mula-mula cakap tak apalah, tiba-tiba buku tak laku. MS kenapa buku tak laku? Cakap tak. Itu kata menulis sebab nak memberi, nak bantu orang. Cik Yang tahu tak, dekat TRX nak masuk toilet dia RM5. You bayangkan RM5 nak masuk toilet. Ada cakap duit tak penting. Duit penting. TRX kalau tiba sakit perut kena bayar RM5. Kan? Dah tak ada pilih pipe tu. RM5. Cuma nak share kepada orang bahawa pada penulis semua duit tu penting lah. Ya, duit tu penting. Dan sebab duit jugalah Cik Yang pernah masa dalam keadaan yang sangat menekan, dengan pandemik, duit tak ada, dengan kerja tak ada, dengan penulisan apa semua ni kan, penat menulis. Dan masalah-masalah pasal duit ni memang boleh sampai bawa hampir-hampir kepada perceraian. Betul. Cik Yang pernah lah dalam keadaan tu. Sebabnya bila kita duit tu penting. Duit tu penting. Bila kita menulis, dan kadang-kadang bila kita menulis, kita kurang dari segi sokongan daripada pasangan. Kadang-kadang bila dah stres kan, semua benda boleh jadi. Jadi bila kurang sokongan daripada pasangan tu, dia akan menjadi benda-benda macam tu lah. Jadi duit tu memang penting. Betul, duit penting. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung sesi kali ni je. Tak puas. Sebab tu you all kena join program MBZA. Banyak kita boleh duduk sekali macam hari tu kita buat convention penulis berimpak tinggi, kita jemput Cik Yam bercakap. Satu hari kita duduk sama-sama, you all boleh jumpa. Itulah aktiviti MBZA, kita jemput figura-figura untuk majlis ilmu. Cik Yam, sebelum kita tamat ni, saya ada satu benda nak tanyalah. Apa pandangan dan juga harapan Cik Yam, nasihat kepada pengamal-pengamal media kat luar lah. Sebab saya pun terbaca Cik Yam pun ada tegur, dan saya pun agak tidak bersetuju. Kadang-kadang terlalu nak mencari rating. Betul. Sehingga merosakkan masyarakat kita. Cik Yam, ini peluang untuk kita bercakap terus lah. Okey. Sebenarnya dulu, ni bila bercakap dengan orang lama ni macam ni lah. When I was dulu during kan? my time. Okey. Dulu setiap individu yang dilantik ataupun mendapat jawatan sebagai wartawan dekat media, dia akan dibekalkan satu buku etika kewartawanan. Kena baca buku tu. Kena simpan buku tu, baca hadam. Jadi kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tapi sekarang diorang ni bukan wartawan. Diorang adalah penulis konten. Jadi dan diorang pun datang daripada rumah-rumah, kalau dulu rumah-rumah penerbitan penerbitan berita harian, utusan apa semua. Tapi sekarang ni banyak portal ni. Jadi diorang ni bukan berlatar belakangkan akademik sebagai jurnalis, bukan. Dan diorang masuk ke dalam bidang ni pun walaupun atas nama media, tapi diorang bukan wartawan. Jadi diorang ni nak lebih kepada benda-benda yang viral, benda-benda yang mendapat perhatian daripada nurtizen ni kan. Jadi tu yang penulisan dia kadang-kadang menyeleweng, kadang-kadang penulisan itu berselindung di sebalik benda yang betul, hanya inginkan satu benda yang hype sahaja. Maksudnya penonton semua kena hati-hati lepas ni. Nampak tu bukan wartawan sebenarnya kan? Tapi share, kan? ramai nanti orang cakap, ini apa benda wartawan ni? Sebenarnya itu bukan wartawan. Wartawan adalah mereka yang memang bekerja di media yang betul, media arus perdana kita panggil. Jadi dan mereka ni memang dibekalkan dengan buku etika kewartawanan tu. Itu yang dipegang wartawan-wartawan dulu. Kalau kita tengok kan, macam Cik Yam sendiri, bukan nak cakap lah bagus, tapi kita menulis ni kita tahu
tahu benda yang boleh dan benda yang tak boleh. Kalau benda tu boleh mengundang fitnah, kita nak penulisan kita ke mana? Membawa kita ke mana? Penulisan kita adakah membawa kita ke syurga ataupun penulisan kita terus pergi ke neraka? Dosa Macam tu. So nak menulis yang macam mana? Kita menulis untuk cari makan. Cari makan biarlah barakah. Cik Yam bila dah jadi ustazah ni dia lain sikit. Dia macam tu. Kita menulis kenalah satu benda yang membawa kepada keberkatan. Macam tu. Jadi kat sini Cik Yam, di akhir ni sini kita dapat bahawa menulis tu kena ada etika. Kita mula dapat bezakan wartawan yang sebenar dengan wartawan penulis konten berbeza. Wartawan dengan penulis konten ada berbeza. Cik Yam, dalam masa seminit sebagai penutup kita, apa harapan Cik Yang kepada masyarakat kita yang perlu bijak, bijak terutama dalam membaca, mendapat ilmu, maklumat daripada media sosial kan? Apa harapan Cik Yam dan nasihat Cik Yam pada semua masyarakat kita pula? Ini akhirlah daripada Cik Yam. Okey, harapan Cik Yam, sangat besar harapan Cik Yam kepada semua masyarakat di luar sana. Apabila kita ingin membaca, pilih-pilihlah apa yang kita nak baca. Dekat contohnya dekat pesta buku ada berlambat-lambat buku. Dekat media kalau e-book pun ada macam-macam e-book. Tapi pandai-pandailah pilih mana yang kita nak baca, sebab apa yang kita baca itu adalah kita punya baja kepada minda kita. Baja kepada minda. Okey, ni kena letak ni dalam tajuk ni, dalam description. Ingat editor. Tengok beritahu editor tadi. Baja kepada minda kita. Macam kita makan lah. Kan makan ni untuk badan kita kan. Tapi apa yang kita baca ni adalah untuk minda kita. Tapi pandai-pandailah pilih. Sebab ada sangat banyak buku di luar sana. Ada yang bagus dan ada juga yang kita tahulah sisi-sisi gelap, cerita-cerita gelap tu, buku yang macam mana yang dijual, terutamanya bukan pada kita saja, pada anak-anak kita. Dan benda tu sangat bahaya. Jadi Cik Yang harap pandai-pandailah pilih, dan kalau nak belajar penulisan pun pandai-pandailah cari sifunya. Macam MS. Saya bukan sifu menulis, saya mengajak orang datang menulis. So nak belajar menulis ni pula sifunya. Jadi kat sini apa yang kita dapat dari MAZA, Cik Yam, MAZA adalah satu syarikat korporat Bumi Putra. Kita memperjuangkan membantu orang semua nak menulis, dan terutama kalau siapa yang nak menerbitkan buku elektronik mereka sendiri. Dan tak lupa kita juga bersama dengan NGO kita, iaitu badan bukan kerajaan kita, Kelab Penulis Muda Malaysia dan juga Kelab Usahawan Ibu Malaysia. Inilah perjuangan kita. Sebab tu tetamu-tetamu yang kita jemput semua mesti melepasi kriteria begini. Kita tak nak sekadar konten. Saya tak nak nanti saya jadi sekadar konten, tak nak. Kita nak orang yang datang ni memang orang tu betul-betul boleh bawa masyarakat kita ke arah positif. Jadi Cik Yam, saya mewakili semua pihak MAZA Sdn Bhd, daripada semua kita punya kepimpinan, pengurusan dan semua komiti MAZA mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada Cik Yam kerana meluangkan masa hadir pada hari ini. InsyaAllah dalam acara akan datang kita akan jemput Cik Yam lagi, kita akan bersama-sama dalam program datang. Jadi pada semua, make sure follow Cik Yam di FB. Nama Cik Yam di FB apa? Mariam Ilyas. Mariam Ilyas. Nanti kita share dekat description. Make sure you all follow, dan juga pastikan kalau podcast ini memberi manfaat, pastikan komen, bagi idea kat situ supaya saya boleh dapatkan tetamu-tetamu yang mungkin you all rasa you all nak. Tapi jangan minta yang tinggi-tinggi sangat. Nak minta Fatah Amin ke. Boleh saya panggil dia, tapi ambil masa sikit lah. Okay? Dan juga jangan lupa like, share, dan juga jangan lupa subscribe, paling penting. Subscribe tu paling penting, kerana ianya percuma. Okey, itu saja. Jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.